Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu Bani Israel, semasa kami angkatkan bukit Sinai itu ke atas kamu, sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh, dan dengarlah. Mereka menjawab, kami dengar, tetapi kami tidak mahu mematuhinya. Sedangkan kecintaan menyembah patung anak lembu itu telah meresap dan sebati dalam hati mereka, disebabkan oleh kekufuran mereka. Katakanlah wahai Muhammad, alangkah buruknya apa yang disuruh oleh iman kamu itu jika benar kamu orang yang beriman. Sadaqallahul aliyul azim. Ini muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan jawatan kuasa pengurusan masjid, para ilmuwan asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita setelah mana Dia mematikan kita, dan kepadanya lah tempat kita kembali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita, dan Allah bangunkan kita, Allah mengajar kita apabila kita bangun daripada tidur adalah dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah antara kehebatan nikmat apabila kita duduk dalam agama Islam. Kita apabila bangun, kita disuruh untuk ingat Tuhan. Kita bangun, kita disuruh untuk ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Dalam Al-Quran contohnya Allah sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melakukan salat, dua bahagian siang dan zulfan minal lail, sebahagian malam. Kemudian Allah kata, sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan kejahatan. Lepas Allah cerita tentang solat, Allah bagi tahu sebagaimana satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dalam Al-Quran pun sama, Allah sebut perkara yang sama, iaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Kita hendaklah buat kebaikan sebanyak mungkin. Walaupun kita tahu kita ada buat dosa, walaupun kita tahu kita ada buat kesalahan, kita kena buat kebaikan sebanyak mungkin. Nabi kata tamhuha,
maka dia akan menghilangkan. Dia akan menghilangkan kejahatan dalam diri kita. Menghilangkan maksiat yang kita buat. Sebab semua hakikat manusia ni dia ada 24 jam hidup dia. Maka antara cara nak mengelak maksiat, menurut kata Allah, menurut kata Nabi Muhammad SAW, dan juga menurut kata antara para ulama, Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kan, sibukkan diri kamu dengan perkara-perkara kebaikan. Kelak kamu tak ada masa nak fikir tentang perkara-perkara maksiat. Kata Imam Syafi'i. Sibukkan diri kamu tentang perkara-perkara kebaikan. Kelak kamu tak ada masa nak fikir tentang perkara-perkara kejahatan, benda-benda maksiat, tak ada masa. Kerana faktor masa. Maka Allah kata, Allah minta kita supaya melakukan solat 2 bahagian tarfain nahar dan sebahagian daripada malam. Siang tu termasuk subuh, zuhur, asar. Maghrib, isyak dah mula masuk malam. Jadi kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala letak dah siap-siap satu sistem supaya kita ni jadi orang yang baik. Iaitu solat hendaklah 5 kali sehari. 5 kali. Ya. Solat umat Islam ni adalah solat yang paling simple daripada mana-mana agama lain. Kita kena berani cakap macam tu. Yang paling mudah dan paling simple adalah solat umat Islam. Cuba tuan-tuan cari, bila-bila cari free-free, cari macam mana kalau orang kafir nak solat, orang Yahudi nak solat, orang Buddha, orang Hindu nak solat macam mana. Banyak kena keluar duit. Banyak kena keluar duit, kan? Masa pun bukan sikit-sikit, kan? Bukan sikit-sikit kalau orang nak solat. Solat cara dia orang lah. Tapi kita ni sekejap je. Sekejap je. Tak sampai 10 minit lah. Tak sampai 10 minit. Kan? Sekejap sangat solat. Namun sistem itu, sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kepada diri kita adalah supaya 5 kali itu supaya kita ni ingat Allah dan kita jadi orang baik. Sebab tu Nabi SAW ajar kita supaya solat tu ikut waktu dia. Solat tu ikut waktu dia. Sebab kalau kita tak ikut waktu dia ataupun kita tak ikut sistem dia, maka itulah menyebabkan kadang-kadang solat itu tidak mampu memberi kesan kepada diri kita. Sebab waktu senggang antara solat, satu solat dengan solat selepasnya tu dah mula banyak. Bila banyak, maka mungkin ada banyak kesan-kesan ataupun dosa-dosa maksiat yang kita disibukkan dengannya. Jadi solat ni adalah salah satu perkara yang cukup penting yang kita kena ambil tahu. Tuan-tuan, perempuan yang kasih dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak silap saya sepatutnya pagi ni Ustaz Rosdam, tapi mungkin beliau ada kengkangan, jadi saya menggantikanlah beliau untuk sama-sama kita isi waktu subuh kita dengan perkara-perkara yang baik, perkara yang manfaat. Seperti mana kata Nabi SAW, Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada orang yang solat subuh. Kemudian lepas solat subuh dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan balik rumah dia pergi tidur, kan? Bukan balik rumah dia pergi tidur. Tapi juga Nabi mendoakan keberkatan kepada orang yang bahasa mudah dia tak tidurlah lepas subuh, tapi hidup dengan kecergasan. Buatlah apa pun, kemah rumah ke, kan, berkebun ke, kan, sarapan, contoh kan. Saya suka sarapan, Ustaz. Saya suka sarapan. Lepas tu suka ngopi, sembang. Tak apa, sembang, kan. Yang penting cergas. Kerana menyembang ni waktu pagi ni, apatah lagi Sabtu Ahad ni juga, boleh dianggap sebagai salah satu cara untuk merapatkan ukhuwah. Kalau kita niat tu, dapat pahala. Setiap kali sembang tu, setiap kata-kata yang keluar tu dapat pahala. Kalau kita niat untuk merapatkan ukhuwah dan ibadah kepada Allah. Sebagian orang dia nampak lekeh pada perkara merapatkan ukhuwah ni. Merapatkan ukhuwah.
Kalau kita tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhuwah Nabi dengan para sahabat ni adalah Nabi ni walaupun pangkat dia tu adalah seorang Nabi, seorang Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi sahabat-sahabat yang berada di sekeliling Nabi tak rasa kekok ataupun segan kalau nak berkomunikasi dengan Nabi. Dan Nabi ni kenal setiap seorang sahabat tu, semua Nabi kenal. Ukhuwahnya cukup rapat. Kita kadang-kadang macam baca terbalik. Dah lah Nabi pun bukan, Rasul pun bukan. Tapi kadang-kadang nak tegur tu pun rasa macam tak berani kan. Segan-segan. Nabi SAW kenal setiap orang sahabat. Perangai baik, perangai buruk Nabi segan. Nabi tahu, perangai baik, perangai buruk Nabi tahu. Sahabat seorang tanya, "Ya Rasulullah, ceritakan aku amalan yang terbaik." Nabi cakap, engkau ni amalan kau yang terbaik birrul walidain. Engkau ni amalan terbaik engkau buat baik kepada ibu bapa. Jumpa balik sahabat lain pula, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang amalan yang terbaik." Engkau ni jangan marah. La taghdab. Nabi kata, jangan marah. Lagi Nabi kata, bila sahabat tanya, apa lagi Rasulullah? Jangan marah. Lagi yang ketiga, jangan marah. 3 kali Nabi ulang sahabat. Ada satu ketiga Nabi jawab sebaik-baik amalan tu adalah berbuat baik kepada ibu bapa. Ada sebahagian yang lain adalah Nabi kata supaya kita menahan marah, itulah amalan terbaik. Maka sebab apa Nabi menjawab dengan jawapan begitu? Kita bukan nak fokus kenapa perbezaan. Kita nak fokus kenapa perbezaan tu berlaku. Kerana Nabi SAW sangat mengenal sahabat-sahabat dia, baik dan buruknya. Ada dalam satu hukum perbahasan tentang apa hukum kita menceritakan aib, menceritakan aib kepada orang yang contohnya minta pendapat kepada kita kalau dia nak kahwin dengan seseorang. Contohlah si fulan, si fulan jumpa dengan kita dan saya niat nak kahwin dengan anak orang tu lah, kan? Dia tahu kita ni contohnya dia kenal orang tu. Saya nak kahwin dengan tu boleh ke? Contoh kan. Dia pun kita nak cerita aib boleh tak? Apa hukum dia kita cerita aib kawan tu? Maka ada satu ketika seorang sahabiyah. Sahabiyah ni maksudnya sahabat Nabi, wanita, perempuan, berjumpa dengan Rasulullah, minta istisyarah, minta pendapat. Minta pendapat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku nak berkahwin dengan fulan bin fulan." Sahabat. Nabi kata, "Engkau tak perlu kahwin dengan lelaki ni. Aku cadangkan kau cari pasangan lain. Kerana dia ni kaki pukul." Nabi kata, dia ni kaki pukul. Maksudnya dia tangan dia tu senang naik. Kaki pukul, tangan senang naik lah. Sikit nak tangan orang, sikit nak pukul orang. Jadi ulama bincang tentang hukum cerita aib, jawapannya boleh. Boleh. Tapi bukan menyebarkan aib, bukan. Dalam satu ketika, dalam satu situasi orang datang kepada kita dan kita tahu. Dan kita pun kalau jadi perempuan tu kita tak nak kahwin dengan orang tu. Boleh cerita. Boleh cerita untuk tujuan kebaikan. Kalau benda tu memberi kesan kezaliman. Memberi kesan kezaliman kepada urusan pernikahan yang bakal dibina nanti. Baik. Jadi Nabi SAW sangat mengenal para sahabat. Sangat mengenal para sahabat. Jadi kalaulah kita bangun pagi, kita ngopi sekalipun, kan? Sebab tu kita tak boleh anggap mengopi pagi itu sebagai perkara yang membuang masa. Orang suka cakap membuang masa. Tak, kita kena tengok. Kita tak tahu niat orang menyembang tu apa. Kan? Kadang-kadang dia sembang tu perkara-perkara agama. Kan? Mana tahu? Kan? Tapi ataupun dia sembang tu niat untuk merapatkan ukhuwah. Yang tak boleh apa? Sembang kosong lah. Sembang kosong melawak, kan? Melawak ni bukan tak boleh. Tapi kalau daripada pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi huha-huha je, rasanya dah bukanlah sembang yang bermanfaat. Jadi mengopilah tuan-tuan, perempuan mengopilah di waktu pagi, dengan niat merapatkan ukhuwah, dengan niat mungkin mengetahui kesusahan yang ada pada kawan-kawan ataupun menyebarkan kebaikan. Maka itu adalah perkara yang sangat diajarkan dalam agama. Baik, jadi pagi ni insya-Allah saya akan
Sebab kitab yang dibentangkan oleh Ustaz Rosdam ni tajuk dia adalah kitab Mazayyanin Timai lil Islam. Jadi saya cuba kongsikanlah pengetahuan saya tentang kitab tersebut. Kitab ni sebenarnya dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab, dan saya pernah membacalah kitab Mazayyanin. Kitab Mazayyanin ni sebenarnya dia nipis je. Dia nipis, tapi banyak manfaat yang disebutkan dalam kitab tersebut, yang menceritakan kepada kita sebenarnya apa maksud dia Mazayyanin Timai lil Islam. Maksudnya adalah maza ni maksudnya apakah maksudnya pegangan aku kepada Islam. Mazayyanin Timai lil Islam, apa sebenarnya maksud bila aku kata aku menganut Islam. Itu yang pengarang cuba nak ceritakan dalam kitab tersebut. Jadi dalam buku tu, jadi pengarang dia saya tak ingat nama pengarang dia. Tak silap nama dia Syekh Mustafa Masyhur. Tapi nanti boleh cek baliklah, kalau saya tersilap saya minta maaf lah. Siapa ingat pengarang lah? Haji. Jadi pengarang kitab ni adalah seorang, kita panggil ulama yang bergerak, ulama yang duat, haraki, bergerak dalam medan dia, bergerak untuk menggerakkan dakwah di tempat dia, dan diceritakan kepada orang kerana apa sebenarnya maksud kita ni berpegang kepada Islam. Percaya atau tidak tuan-tuan, kan? Percaya atau tidak, kita ni dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kita akan menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja atas apa yang kita buat, bahkan atas apa yang kita percaya. Kita ni Allah tanya dekat akhirat nanti, bukan sahaja apa yang kita buat. Maksudnya contoh, na'udzubillah, kalau dia buat zalim ke orang, dia main judi, dia contohnya na'udzubillah minum arak, Allah akan tanya di akhirat, kenapa kau buat macam ni. Jadi percaya atau tidak, Allah bukan sahaja tanya apa yang kita buat, bukan tu jawapannya, tapi juga Allah tanya kita apa yang kita percaya. Atau bahasa mudah kita, apakah iman kita. Iman tu kepercayaan lah. Iman, kepercayaan, akidah. Apa yang kita percaya, Allah akan tanya. Dalam ayat yang saya baca tadi, dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang perangai ahli kitab dan jawapan Bani Israel. Sedangkan Allah berikan mukjizat dan Allah perlihatkan kepada bangsa Bani Israel ni banyak mukjizat Nabi yang kita tak tergambarkan pada hari ni. Dibelah lautan, dicampakkan tongkat Nabi Musa menjadi ular, kan? Dan pelbagai mukjizat depan mata. Kita ni tak nampak laut terbelah, kan? Kita tak nampak tongkat tukar jadi ular, tak nampak. Tapi Bani Israel ni depan mata nampak. Oh, dia memang bukan main-main punya apa? Bukan benda main-main. Kerana seorang Nabi di depan mata, kan? Apabila diragui dia ni adalah seorang Nabi, tiba-tiba dia buat satu mukjizat, memang percaya. Kalau kita nampak, kita dah tak lengang dah. Memang kalau kita tahu dia duduk kat kampung Salat Tinggi, kan? Kita kalau boleh buat rumah sebelah Nabi, betul tak? Kan? Penuh. Selagi mana kita boleh infak, bagi duit kat Nabi, kita akan bagi. Tapi perangai Bani Israel ni, walaupun mukjizat depan mata, akhirnya dia beriman. Lepas dia beriman, dia pun kafir balik. Dia pun kufur balik. Kan? Sehingga kan bila Nabi kata, ayatnya, khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Kan? Kamu ni dengarlah apa, baca kitab Taurat tu, dengar betul-betul dan pegang. Taat. Bani Israel ni kata apa? Sami'na wa asaina. Kata. Sami'na wa asaina. Kami dengar. Tapi kami tak nak ikut. Kan? Allah balas
Dan Allah ajar kita. Dan kita baca setiap kali selepas baca surah Yasin, kita akan baca ayat di surah Al-Baqarah. Kita nak baca bacaan kita tu, cara fikir kita tu lawan apa yang Bani Israel sebut. Kita akan baca sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi orang Bani Israel mereka kata sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami tak nak ikut. Ya. Ramai orang Islam hari ni dia tahu, dia tahu tentang hukum-hukum agama tapi dia tak nak ikut. Maka Allah kata qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Kan? Alangkah buruknya apa yang disuruh oleh iman kamu, kata Allah. Maksudnya Allah mengutuk iman, Allah mengutuk kepercayaan Bani Israel yang dia rasa dia ni sudah cukup menjadi orang beriman bila dia dengar. Dengar. Islam ni tuan-tuan, puan-puan, dia bukannya hanya dengar, dia bukannya hanya hidup, bukan hanya baca, bukan. Dia hendaklah dengan amal. Dan dengan amal itulah kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perangai Bani Israel juga adalah dia rasa dia confirm masuk syurga. Ni pun kita boleh ambil pedoman kepada orang Islam hari ni. Apabila dia rasa dia dah confirm masuk syurga. Sampai dia kata bila dah confirm masuk syurga, mati pun tak apalah. Dia kata mati pun tak apa. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum Yahudi, kalau syurga negeri akhirat itu telah menjadi hak istimewa untuk kamu di sisi Allah, tidak boleh dicampuri oleh orang lain. Fatamannawul maut, maka harapkanlah kematian. Minta mati. Kalau betul dah confirm kan syurga tu, minta mati. Kan masuk syurga terus. Ni cabaran. Cabaran Allah ajar Nabi Muhammad, cabar orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni sampai hari ni sampai hari ni. Al-Quran cerita, kepercayaan mereka sampai hari ni pun cerita. Yahudi ni mereka memang dia menganggap diri mereka sebagai bangsa terbaik lah. Bangsa terbaik. Kalau syurga, masuk syurga pun bangsa mereka je. Semua bangsa selain bangsa Yahudi adalah binatang. Ini kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka. Baru ni saya ada tengok satu video, orang Yahudi jalan. Orang Yahudi ni dengan gaya dia lah. Orang Yahudi yang Yahudi betul tu kan, yang dia ada gulung rambut panjang tepi sikit, lepas tu dia kerenting kan. Lepas tu dia letak kopiah kecil kan. Kopiah kecil nampak rambut. Sebab tu kita dia ajar jangan macam ni kan. Jangan macam ni. Tapi kalau mungkin dia panas, kita sangka baiklah dia panas. Lepas tu dia boleh buka nampak rambut. Tapi nak ceritanya, memang style orang Yahudi ni, dia memang suka pakai kopiah kain kecil tu, dan dia tak tutup habis. Anak-anak kita pun kadang-kadang tengok cerita Aladdin kan. Aladdin pakai macam tu lah. Kartun Aladdin tu dia pakai style Yahudi. Memang Yahudi lah tu. Kan. Cerita tu untuk menyebarkan dakwah Yahudi. Baik, jadi cerita satu video tu. Orang Yahudi ni dia lalu, dia macam buat arak ke apa, dia selisih dengan kumpulan Kristian. Dia selisih dengan kumpulan Kristian, dan kumpulan Kristian ni dia bawa dia punya itulah salib tu, cross tu kan, salib tu. Jadi bila selisih tu ada orang rakam, bila selisih tu Yahudi ni, separuh daripada orang Yahudi ni duk ludah tepi. Ludah tepi, tak ludah direct lah, ludah tepi. Dan ceritanya dia betapa jijik orang Yahudi ni kepada orang selain daripada bangsa Yahudi. Ni style Yahudi daripada dulu sampai hari ni. Bahkan kalau kita tengok dalam lagi, orang Yahudi ni puak-puak mereka pun pecah. Puak-puak mereka pun pecah. Dia tekankan supaya apa? Dia tekankan ada bangsa Yahudi yang bagus, yang masuk syurga betul. Ada bangsa Yahudi yang tak betul. Tak betul. Tak silap saya, pendapat dia kalau keturunan ni adalah keturunan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub okey, on. Itu bagus.
Tapi kalau keturunan Nabi Ishak tak bagus. Dia maksudnya dia ada sesuatu tu yang dia kata keturunan yang betul-betul Yahudi, pure Jews kan. Yahudi yang paling asli dengan Yahudi yang tak asli. Yahudi yang asli je dia kata bangsa yang terbaik. Ni adalah apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, dan inilah yang kita nampak sampai ke hari ini. Jadi Allah mencabar golongan Yahudi ni, kalau betul lah syurga tu memang kamu percaya untuk kamu. Kan? Kalau betul syurga tu memang untuk kamu. Minta mati, Allah kata. Fatamannawul maut, minta mati. In kuntum shadiqin, kalau kamu betul-betul orang yang benar. Kalau betul-betul apa yang kamu percaya tu betul, minta mati. Maka Allah kantoikan siap-siap. Agak-agak dia orang buat tak? Agak-agak Allah kantoikan. Walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka selama-lamanya takkan berharap dengan perkara itu. Maksudnya mereka selama-lamanya takkan mengharapkan kematian. Bahkan dia oranglah manusia yang paling cintakan keduniaan. Allah kata dalam ayat selepas tu, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asyraku. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka orang-orang Yahudi itu ialah manusia yang paling tamak kepada kehidupan dunia, melebihi ketamakan orang musyrikin. Ni adalah pedoman yang kita boleh ambil. Sebab tu kita orang Islam ni jangan cinta dunia. Jangan sampai dunia itu menjadi penghalang untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baru-baru ni saya tak tahulah baru-baru ni, tapi memang ada orang tanya kepada asatizah kita, contohnya Ustaz Zairus. Dia tanya, betul ke Ustaz kalau lebih baik orang tu sedekahkan duit nak pergi umrah daripada dia pergi umrah banyak kali? Dia sedekah, dia bagi infak dekat orang lain yang memerlukan daripada dia pergi umrah. Dia jawab betul. Betul. Sebab dari sudut keutamaannya, dari sudut aulawiyatnya, kan, umrah ni wajib sekali. Tapi membantu orang miskin, membantu orang memerlukan ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali dalam Al-Quran tentang kelebihan orang yang bagi makan. Banyak kali. Kan? Kita baca dalam surah Al-Insan. Sebelum ni pun saya cerita tentang surah Al-Insan. Bahkan kehinaan antara orang yang cukup hina, Allah kata masuk dalam neraka sakar. Kita pernah dengar kan, banyak kali dengar apa neraka sakar ni. Neraka sakar ni adalah neraka tempat duduk orang yang tak solat. Tempat duduk orang yang tak solat. Tapi bukan tu je, baca sampai habis. Ayat tu tak berhenti sampai situ. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka sakar ni? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ni bukan orang-orang yang solat, kami tak solat. Walam nakunu tu'imul miskin, dan kami tak bagi makan orang miskin. Tak bagi makan orang miskin. Kan? Allah kata duduk dalam neraka sakar. Maksud dia ni kedekut betul lah ni. Ni jenis kedekut, kan? Jenis fikir diri sendiri, tamak, materialistik. Terlalu memikirkan dunia. Golongan ketiga, Allah kata duduk dalam neraka sakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami, kalau kita terjemah literal, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, maksudnya orang yang duduk dalam neraka sakar ni adalah orang yang suka berbincang. Suka berbincang. Apa benda suka berbincang? Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu pernah berbincang, kami dulu suka berbincang dengan orang-orang yang berbincang. Tak faham kalau kita baca. Memang tak faham. Kita buka tafsir. Ulama kata maksudnya adalah orang yang berbincang dengan perkara-perkara maksiat, orang yang berbincang dengan perkara-perkara kebatilan. Kan? Sebab memang nak buat benda batil, nak buat kezaliman, kan? Baru ni saya cerita nak mencuri, kan? Nak mencuri, contoh nak curi kat K-Mall, baru ni jadi kan? Curi kat K-Mall, kedai emas. Bukan senang. Nak kena plan. Nak kena susun strategi. Engkau duduk sini, engkau bawa kereta, engkau susah. Kan? Apatah lagi contohnya hari ni kalau kita cerita tajuk yang lagi besar. Kan?
saudara kita di Palestin tu. Kan? Bagaimana mereka ni buat satu strategi supaya saudara-saudara kita kat Palestin tu keluar daripada negara dia orang sendiri. Kan? Dibantai setiap hari. Kan? Hari ni berita yang terbaru, saudara-saudara kita sekarang dah tak ada dah kat Palestin, melainkan dekat Rafah je. Mana daerah lain semua tak ada dah, tinggal kat Rafah je. Semua berkumpul kat Rafah. Kalau kita lah kan, sebab tu kita ni kalau nak dibandingkan dengan iman orang Palestin ni, sebaiklah orang Malaysia ni bukan orang Palestin agaknya kan. Kita kalau diberi ancaman kan, diberi ancaman, maknanya peluru setiap saat, setiap jam, setiap detik itu dengar bunyi peluru kan? Kita nak selamatkan diri kita ke kita nak duduk di tanah tu sendiri kan? Kalau fikir betul-betul rasa macam kita dah lari dah. Tak lari Mesir, dah lari Mesir, lari tempat lain kan? Jadi kalau kita tengok betul-betul dalam, jadi maksudnya orang jahat ni dia nak buat sesuatu kejahatan, dia nak buat satu kezaliman, dia bukan mudah kan? Kezaliman lah secara spesifik dia kan? Bahkan ada bentuk-bentuk kejahatan yang dilaknat oleh Allah, tak boleh buat secara sembrono, tapi buat juga. Tak ceritanya jahatnya orang ni kan, benda yang susah, benda jahat tu susah nak buat, tapi dia buat juga kan? Kalau dalam konteks Palestin kita buat perjanjian kan, diupah, bagi duit kepada seluruh. Kalau kita tengok arus perdana hari ni kan, dalam dunia arus perdana hari ni, semua selebriti-selebriti yang ada pengaruh ni mereka memperjuangkan Israel daripada Palestin ya. Memperjuangkan Israel daripada Palestin semua kan? Kalau saya sebut nama-nama dia mungkin tuan ada yang tuan-tuan dengar. Dia jadi satu trend. Kerana mereka ni dibayar untuk jadi macam tu. Dibayar. Mereka ni dibayar untuk menyebarkan dakwah. Tapi hari ni kita tengoklah. Kita tengok walaupun mereka mempunyai kekuatan wang ringgit, mempunyai kekuatan senjata, tapi dengan musibah yang berlaku kepada saudara-saudara kita itu, ramai juga orang yang sokong Islam. Ramai juga yang sokong Palestin walaupun bukan orang Islam ya. Baru-baru ni pun banyak sidang antarabangsa dibuat kan. Ada satu orang, dia orang Kristian lah. Kristian. Dia masuk senyap-senyap, tengah orang tu buat live media kan. Kita tengok TV tu, nampak muka dia punya ambassador dia. Tengah bagi ucapan tu kat belakang dia masuk senyap, dia angkat Free Palestine. Free Palestine, macam tu je. Lama, dapatlah 10 saat orang tengok kan, baru dia ambil security bagi tarik. Usaha-usaha macam tu. Usaha-usaha macam tu dia buat bukan oleh orang Islam sendiri. Bukan dibuat oleh orang Islam, tapi dibuat oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang sedar tentang hak-hak kemanusiaan. Jadi bila mereka sedar dengan hak-hak kemanusiaan, inilah yang Nabi SAW cerita, innallaha la yansuranna hadzal din birajulin fajir. Ini Nabi kata. Allah membantu agama ini dengan manusia ataupun orang yang bukan Islam. Itu antara terjemahan, antara tafsiran lah. Rajulun fajir ni maksudnya lelaki degil. Lelaki degil. Tapi kalau kita buka syarahan para ulama, maksudnya adalah orang yang jahat, orang yang bukan Islam, tapi Allah guna dia sebagai untuk bantu agama Islam. Antaranya orang kafir lah. Orang kafir. Jadi banyak hari ni kita tengok sambutan ataupun dokongan daripada orang bukan Islam dalam isu Palestin. Jadi bangsa Yahudi ni, seperti mana kita masuk pada ayat tadi, adalah golongan yang menganggap diri mereka adalah bangsa yang terbaik. Syurga itu adalah milik mereka. Maka dicabar oleh Allah, kalau betul lah syurga itu milik kamu, maka kamu harapkanlah kematian. Tapi Allah kantoikan mereka siap-siap. Allah kata mereka selamanya tidak akan mengharapkan kematian. Bahkan kamu akan dapati, wahai Muhammad, maknanya Nabi Muhammad SAW
diajar oleh Allah supaya kita melihat perangai manusia. Kita memang diajar untuk melihat perangai manusia. Bukan melihat perangai manusia tu dengan suuzon, tapi melihat perangai manusia itu supaya mengambil pedoman. Kalaulah dia orang ni memang orang yang jahat, kita tak boleh husnuzon lah. Kan? Tak boleh husnuzon. Jadi, dan bukan dosa kalau kita suuzon, kalau orang yang telah jelas melakukan kejahatan. Contoh, kalau kita nampak orang mencuri kan, kita nampak orang mencuri depan mata kita. Kita suuzon, ini memang orang jahat ni. Boleh tak? Tak ada masalah. Tak berdosa. Tapi bila tanya-tanya, oh dia nak bagi anak bini makan. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Sayyidina Ali kata, apa dia? Allah Sayyidina Muhammad. Man awqa'a nafsahu fi syubhat fala talumannan nasa ala su'izan. Sayyidina Ali kata, barang siapa yang meletakkan diri dia dalam situasi syubhah, maka jangan salahkan manusia kalau manusia suuzon dengan dia. Kan? Saja contoh ada orang dia buat perangai kan, duk baring tengah jalan. Orang marah tak? Kan? Marah lah. Marah sebab membahayakan diri. Maka dia tak boleh salahkan orang kalau dia sendiri buat perkara-perkara yang mengundang kemarahan orang. Kita tak boleh buat satu perkara yang memang menyebabkan orang salah sangka. Jangan buat. Tu adab dia. Ada waktu makruh, ada waktu dosa, haram. Jangan sengaja buat perkara kan. Lepas tu alasan kau ni suuzon pula kat aku. Padahal dia tu buat perkara yang memang mengundang kemarahan orang. Jadi tak boleh. Perkara tu tidak dibenarkan dalam agama. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, maka kamu akan dapati wahai Muhammad, antara orang yang paling tamak dengan kehidupan dunia, kan? Tamak dengan kehidupan dunia adalah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Jadi Allah cerita yawaddu ahaduhum. Allah cerita lagi tamaknya mereka ni, setiap seorang daripada mereka lau yu'ammaru alfasanati wama huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Setiap seorang daripada mereka mengharapkan agar dia boleh hidup 1000 tahun, padahal umur panjangnya demikian tidak akan melepaskannya daripada azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Rupanya tuan-tuan, puan-puan, Allah cerita kalaulah hidup 1000 tahun sekalipun, kan, Allah kata 1000 tahun tu tidak mampu melepaskan mereka daripada azab. Maksudnya umur panjang ni rupanya kan tidak semestinya mampu membebaskan seseorang itu daripada murka Allah walaupun hidup lama. Sebab tu kalau kita doa panjang umur tak ada masalah, kerana doa panjang umur ini memanjangkan tempoh untuk bertaubat. Kan? Panjang umur panjanglah tempoh taubat, dah mati tak boleh dah taubat lah. Boleh doa panjang umur, tapi kita doalah panjang umur, ya Allah panjangkan umur aku dengan ketaatan. Boleh. Panjangkan umur. Bila panjang umur tu lagi banyak ketaatan. Itu sangat digalakkan. Biar doa macam tu. Jangan doa panjang umur je. Doa panjang umur tu dengan ketaatan kepada Allah. Maka bangsa Yahudi ni Allah cerita 1000 tahun pun maka tidak mampu menjamin mereka untuk dilepaskan azab. Jadi itulah untuk pedoman yang kita boleh ambil untuk pagi ni, berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah. Dan apa yang saya boleh kaitkan adalah kalau kita baca dalam buku Mazayat Intima'il Islam ni adalah memang kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya pun Allah akan tanya. Kan? Bahkan soalan pertama ketika masuk dalam kubur adalah tentang kepercayaan. Kan? Semua daripada kita ni hafal soalan pertama, kubur tu apa? Kantoi siap-siap dah. Kan? Tapi yang menjawab itu bukan mulut kita, tapi amalan kita. Ma rabbuka, soalan pertama. Ataupun man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Tu adalah cerita tentang kepercayaan. Bukan, Allah bukan tanya first tu adalah solat ke tak? Tanya juga kan, tapi bukan first. Dan bukannya perkara yang melibatkan fizikal saja. Benda yang kita percaya pun Allah akan tanya. Adakah kamu betul-betul beriman dengan Al-Quran? Kan? Kalau kepercayaan kita tu berlawanan dengan Al-Quran,
maka kita akan jawab dengan jawapan yang salah. Nauzubillah min zalik. Jadi moga-moga memberi manfaat kepada kita semua tentang pengisian pada pagi ini. Saya minta maaf kalau ada tersalah dan tersilap. Semua yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada diri saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkan kami ilmu dan rezekikan kepada kami kefahaman Islam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantu kami mengingati kamu, bantu kami untuk mengingatimu, bantu kami untuk berfikir kepadamu, bantu kami untuk sentiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.